Hadis yang kuat-kuat belakang. Sungguh pun begitu, nak tambah lagi boleh. Hadis riwayat Imam Baihaqi pula. Kata Nabi Muhammad, kemudian aku diangkat ke Sidratul Muntaha, maka cahayanya menyelimutiku, lalu diwajibkan atasku 50 semayang. Nabi Muhammad dia sampai kat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni luas. Sampai satu tempat tu Nabi Muhammad dia masuk dalam cahaya. Masa itulah Tuhan bagi dekat dia perintah sembahyang 50 waktu. Jadi perdebatan antara ulama. Nabi Muhammad dia nampak ke tak Tuhan? Setengah ulama kata nampak, setengah ulama kata tak nampak. Bahkan ada satu hadis pula Nabi Muhammad kata dia duduk dalam cahaya, dia tak nampak. Jadi ada beberapa pandangan lah. Kemudian kita akan sentuh nanti. Satu asar riwayat Imam Baihaqi. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Pada ketika itu Allah berfirman kepadanya, lalu diwajibkan kepada baginda 50 solat. Jadi sungguhlah cerita Nabi Muhammad mula-mula dapat perintah 50 kali semayang. Cerita ni cerita betul, cerita sahih. Kita boleh sampai kat orang, jangan risau. Dia bukan cerita reka-reka, dia bukan ada unsur Israeliat yang salah. Cerita yang sungguh punya cerita. Bila dah dapat 50 waktu semayang, Nabi Muhammad pun turunlah. Dia tak ada dolak dalik lagi dah. Tapi masa turun dari itu, dia lalu Nabi Musa. Masa nak naik dah jumpa dah. Masa turun dia jumpa lagi. Nabi Musa tahan. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang Tuhan perintahkan dekat umat kamu?" 50 kali semayang. Nabi Musa cakap, "Umat kamu tak akan boleh buat punya. Lebih baik kamu pergi minta kurang." Nabi Muhammad pun naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dapat kurang. Turun lagi, Musa tanya, "Berapa pula?" Sekian-sekian banyak. Tak boleh, naik balik, minta kurang lagi. Berulang kali turun naik sampailah 5 waktu. Dah sampai 5 waktu Nabi Musa tanya lagi. Tinggal berapa? Tinggal 5. Naik lagi. Umat kamu memang tak boleh buat. Nabi Muhammad kata, "Aku dah segan dah nak naik. Daripada 50 tinggal 5, aku segan nak naik dah, tak maulah." Tapi memang sungguh kata Nabi Musa. Kita tengok umat Islam hari ini, solat 5 waktu sehari semalam pun tak larang nak buat. Kebanyakan lah. Tak larang nak buat. Kalau 50 tak tahu. Jadi apakah sandaran cerita ini? Adakah ini cerita main-main ataupun ada sandaran dia juga? Yang pertama kita tengok hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dia hadis sahih. Kata Nabi Muhammad, "Kemudian aku turun dan bertemu dengan Musa. Maka dia bertanya, 'Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?' Aku menjawab, 50 kali solat dalam sehari semalam." Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Baliklah, jumpa Tuhan balik, minta dia kurang sikit. "Kerana sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan hal ini. Sungguh aku telah menguji Bani Israel dan aku sudah mengetahui bagaimana keadaan mereka." Kata Nabi Musa, "Muhammad, kamu pergi jumpa Tuhan balik, minta kurang. Sebab apa, dulu aku dah uji dah kaum Bani Israel." Dia uji apa tak tahulah. Setengah ulama kata pernah turun perintah 50 kali semayang kepada Bani Israel. Setengah ulama kata tak, dia uji benda lain. Tapi kata Nabi Musa, aku dah berpengalaman dah menguji kaum Bani Israel, tak boleh buat. Jadi umat kamu pun lebih kurang macam itulah, tak boleh buat, minta kurang lagi. "Aku kembali kepada Tuhanku dan memohon, 'Wahai Tuhan, berilah keringanan kepada umatku.' Maka aku diberi keringanan 5 solat. Tinggal 45. Lalu aku kembali kepada Musa. Kemudian ku katakan, 'Allah telah memberiku keringanan 5 kali solat.' Musa mengatakan, 'Sesungguhnya umat kamu tidak akan mampu melakukan hal ini. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi.' Maka aku sentiasa berulang-alik antara Tuhanku dengan Musa. Turun naik. Sehingga Tuhanku mengatakan, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajipan solat itu 5 kali dalam sehari semalam.' Sampai last kali Allah kata semayang ni 5 waktu je. Setiap solat mendapat 10 ganda pahala. Sungguh pun semayang 5 waktu saja, tapi satu-satu waktu tu dia punya nilai 10 kali semayang. Maka 5 solat menyamai 50 kali solat. Maksud dia sungguh pun umat Islam diwajibkan sembahyang 5 waktu saja, tapi dia punya ganjaran, dia punya pahala, dia punya taraf tu
sama dengan sembahyang 50 kali. Itu kelebihan yang Tuhan bagi kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad. Buat sembahyang 5 dapat pahala macam sembahyang 50. Ya. Jadi orang pun bertanya, apakah dia sembahyang yang 45 lagi tu? Para ulama menjawab, sembahyang yang 45 lagi tu ialah sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang kita buat sehari semalam, daripada subuh sampai ke tengah malam sampai ke subuh. Kalau campur semua tu ada lebih kurang 50 lah, campur sembahyang fardu. Ya, sembahyang sunat tu. Kemudian kata Tuhan lagi, sesiapa berniat melakukan satu kebaikan lalu tidak dilaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Contoh dia macam ni. Rasa-rasa hari ni nak pergi menyapu sampah lah di surau, contoh nak sapu sampah di surau kan? Saja-saja dia nak pergi sapu, tiba-tiba dia tak pergi, tapi dia niat dah tadi, dapat satu kebaikan. Kebaikan tu pahala dia macam mana kita tak tahu, tapi dah dapat dah. Niat je tapi tak buat, dapat dah. Hari ni rasa-rasa nak buat kenduri lah, ada duit lebih sikit nak buat di rumah, tiba-tiba tak jadi buat, ada urusan lain, dapat dah pahala. Itu kelebihan. Kalau dia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Dia datang, dia sapu sampah, dia dapat 10 kebaikan. Kalau dia buat, kalau tak buat, dapat 1 juga. Sesiapa berniat melakukan satu kejahatan namun tidak melakukannya, maka kejahatan tersebut tidak dicatat sama sekali. Macam tu pula dah. Dia cadang-cadang nak pergi curi buah durian di kebun orang. Sebab apa? Buah durian kali ini dia setakat termeluk ke sini je, belah sana semua tak ada. Bukit gantang, terung apa semua tak ada. Jadi belah sana tu dia pick up nak pergi curi lah. Masa dia niat nak curi tu, dia tak catat kejahatan lagi. Tak catat kejahatan lagi. Tapi kalau dia pergi mencuri, dia dapat 1 kejahatan.